Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Survey Dr. Irwan bin Muhammad Ali dalam subjek Building Services 2. Baiklah, untuk topik yang pertama kita akan membincangkan berkenaan dengan Mechanical Ventilation System. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dengan saya sehinggalah ke slide yang terakhir ini. Secara ringkas, course learning outcome untuk subjek ini adalah to classify the requirement and consideration of selection for various types of mechanical ventilation system. So untuk lecture ini kita akan memberi pengkhususan fokus kepada mechanical ventilation system. So apa kepentingan mechanical ventilation system dalam kitaran pengudaraan di dalam sesebuah bangunan? Baik. Why ventilation system ni penting dalam bangunan? Tujuannya adalah untuk kita mengadakan kitaran udara yang baik dalam bangunan. Okey. Kitaran udara yang baik dalam bangunan dia akan membekalkan udara yang segar. So bila ada udara yang segar, so kita akan dapat provide comfort to human being dalam bangunan. Okey. So apa yang kita boleh kawal dalam bangunan dengan ada pengudaraan yang baik adalah kita boleh kawal temperature, kita boleh kawal humidity dalam bangunan, kita akan menggunakan lebih banyak oksigen, and then moisture, odors, bacteria, dust, and then semua benda-benda yang tak baik ni kita dapat keluarkan daripada bangunan dengan secara semula jadi, maksudnya sistem pengudaraan yang baik. So why mechanical ventilation? Okay. Dalam kes bangunan yang boleh membekalkan natural ventilation, so tak ada masalah. Tapi dalam kebanyakan bangunan yang hari ini, kita sangat-sangat memerlukan mechanical ventilation system. Di mana mechanical ventilation ni adalah sistem bantuan, sistem sokongan, sama ada dalam bentuk kipas ataupun blower, dengan tujuan untuk membekalkan udara segar, udara yang fresh daripada luar ke dalam bangunan, ataupun udara dalam bangunan ni kita bawa keluar daripada dalam bangunan. So proses itu berlaku bukan secara natural, di mana kita memerlukan komponen bantuan ataupun alat bantuan. So dalam kes ini kita menggunakan mechanical system sebagai alat bantuan untuk kita mewujudkan proses changing ataupun replacing existing air dalam bangunan, indoor space to outdoor space. So dalam masa yang sama dengan adanya mechanical ventilation ni, kita boleh mengeluarkan bau-bauan daripada kawasan dapur, daripada bilik air, keluar daripada bangunan. Dan dalam masa yang sama kita mewujudkan suasana yang segar dalam bangunan kita. Maksudnya kita membekalkan udara yang sihat dalam bangunan. Antara faktor kelemahan natural ventilation yang menyebabkan kenapa kita kena menggunakan mechanical ventilation adalah natural ventilation ni dia beroperasi dalam keadaan yang sukar untuk dikawal. Manakala mechanical ventilation system ni adalah kaedah yang boleh kita kawal. Kita boleh kawal berapa temperature yang kita nak set dalam bangunan, dan berapa amount udara yang kita nak bekalkan, kita nak supply dan yang kita nak extract. Okay. Lagi satu masalahnya dekat ialah climate. Kita dekat Malaysia ni musim kita panas, okay, lembap, panas. So bila kita mengharapkan natural ventilation adalah sangat mustahil. Okay. Sebab udara ada waktu panas, bila waktu hujan lembap kan. So mechanical ventilation adalah solution yang paling terbaik lah untuk keadaan yang macam ni. Contoh juga di luar negara, keadaan di luar negara yang mengalami 4 musim. Bila musim sejuk, bila mengharapkan natural ventilation adalah sangat-sangat tidak bersesuaian, kerana dia akan menyebabkan heat yang kita perlukan dalam bangunan tu dia akan hilang dalam jangka masa yang sangat cepat. Sedangkan kita nakkan heat, manakala di Malaysia ni pula kita tak nak heat tu. So bila adanya mechanical ventilation, dia adalah salah satu solution yang
boleh dikatakan amat baik untuk keadaan iklim di Malaysia. And then kita kena ingat mechanical ventilation adalah satu sistem yang berlainan dengan air conditioning system. Dia adalah dua sistem yang berlainan. Untuk air conditioning system nanti kita akan discuss pada topik yang kedua selepas daripada mechanical ventilation ni. Okey, untuk itu apa jenis solution yang boleh di provide oleh mechanical ventilation system ni? Secara umumnya terdapat 3 jenis mechanical ventilation system yang biasa digunakan. Yang pertama adalah exhaust ataupun extract system. Maksudnya kita menggunakan hose mechanical ventilation untuk kita bawa udara dalam daripada dalam bangunan keluar kepada di luar bangunan. And then kemudian kita ada yang kedua adalah supply system. Supply system maksudnya kita membekalkan udara segar daripada luar masuk ke dalam bangunan. Dan sistem yang ketiga adalah balance system. Balance system adalah sistem seimbang, which is ataupun juga dikenali sebagai combined system. Maksudnya dia adalah kombinasi antara extract system dengan supply system. Baik, adakah kipas yang kipas ceiling ataupun table fan dikategorikan sebagai mechanical ventilation? Kalau ikut definition ni, dia tidak dikategorikan sebagai mechanical ventilation system sebab kipas ceiling ataupun kipas dinding ni dia hanya mewujudkan perolakan dalam bangunan. Dan dia tidak melibatkan supply fresh air daripada luar ke dalam bangunan ataupun mengeluarkan udara existing air dalam bangunan keluar daripada bangunan. Sebab tu ceiling fan ataupun kipas yang kipas dinding, kipas table fan bukan dalam kategori mechanical ventilation yang kita maksudkan, sebab dia tidak melibatkan introduction of fresh air from outdoor ataupun extracting existing air from indoor to outdoor. Kaedah yang pertama, exhaust ataupun extract system. Kaedah pengoperasian dia adalah di mana dia akan mengeluarkan existing air daripada dalam bangunan keluar bangunan. Sebagai contoh sistem yang biasa kita nampak adalah exhaust fan di dalam toilet. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan airborne ataupun bau-bauan daripada dalam tandas keluar daripada bangunan, ataupun kitchen hood. Tujuannya adalah untuk menyerap ataupun menarik udara daripada dapur keluar daripada kawasan bangunan. So itu adalah fungsi exhaust ataupun extract system. Tujuannya adalah menggunakan mechanical fan dan kita bawa keluar, kita sedut keluar. Untuk mudah faham mechanical jenis exhaust ataupun extract system, tuan-tuan dan puan-puan biasa akan nampak kalau di kawasan kediaman, kita akan nampak di atas bumbung ada satu kipas yang berpusing. Sama ada dia ada dua fungsi, sama ada dia berfungsi sebagai supply ataupun extract system. So tujuannya dia akan menyedut semua udara daripada luar ni, daripada dalam bangunan, sedut ke atas and then bawa keluar. Ini kalau tuan-tuan dapat dekat tepi-tepi ni, kawasan yang berwarna biru ni, dia menunjukkan bahawa udara fresh, bila kita dah pressurize, kita dah tolak keluar udara daripada dalam, keluar daripada bangunan. So dalam masa yang sama, udara fresh daripada luar masuk celah-celah tingkap, celah-celah pintu, and then ataupun opening yang memang sedia wujud dalam di bangunan. So kena ingat, dalam sistem ni kita tidak menggunakan air conditioning system. Kita hanya menggunakan mechanical ventilation system.
Bagi bangunan yang mempunyai ruang ataupun kompartmen yang besar dalam satu-satu bangunan, maka diperlukan, kita memerlukan beberapa ducting ataupun sistem tersalur untuk menghubungkan antara motor fan ni, motor fan, dan kita hubungkan dengan ducting system, dan dia akan menghubungkan daripada ruang ke ruang, dan then kita tolak keluar melalui bumbung. So itu kaedah, bagaimana kaedah extract system ini berfungsi. Perlu diingat dalam sistem, dalam kaedah exhaust ataupun extract system ni, pressure yang berlebihan keluar dalam bangunan, dia akan mewujudkan suasana yang agak kurang comfort dalam bangunan. Dan dalam masa yang sama juga, bila ada sistem yang tak berapa kemas, dia akan menyebabkan wujudnya mold ataupun fungus tumbuh di kawasan-kawasan yang tertentu. Sebab tu kita juga memerlukan sistem tu perlu dikawal ataupun perlu ditengok agar bersesuaian dengan keadaan bangunan ataupun fungsi bangunan itu sendiri. Kaedah yang seterusnya adalah supply system. Dari segi istilah tu kita dah boleh faham, supply system adalah kita membekalkan fresh air daripada luar masuk ke dalam bangunan. So mekanisme yang sama juga, menggunakan mekanisme yang sama. Kita ada motor fan dekat sini, cuma kita bekalkan udara daripada luar masuk ke dalam bangunan. And then bila udara masuk ke dalam bangunan, kita akan mewujudkan pressure rise. Udara dalam kawasan bangunan ni akan dalam keadaan pressure rise. And then dalam masa yang sama, secara tak langsung dia menolak udara keluar. Sebab bila dah berlaku pressure rise dalam bangunan, kita akan tolak udara dalam bangunan keluar melalui opening ataupun celah-celah pintu ataupun tingkap. Supply system dia akan mengawal jumlah udara yang dibekalkan ke dalam bangunan. Dan dalam masa yang sama kita dapat mengawal temperature, humidity, moisture dalam bangunan. Tapi dia bergantung kepada suhu semasa di luar bangunan. Sebab tu sistem macam tadi, extract system pun ada kelemahan dan supply system juga ada kelemahan. So dia bergantung kepada keadaan bangunan yang kita duduki. Seperti extract system, supply system juga menggunakan ducting system. And then dijanakan oleh motor. So cuma kaedah dia berlawanan dengan extract system. Kalau sebelum ni extract system dia bawa udara keluar daripada dalam bangunan, keluar bangunan. Supply system kita bekalkan udara daripada luar ni masuk ke dalam bangunan, dan dia akan memenuhi setiap ruang-ruang yang ada dalam bangunan. Dan dengan pressure yang ada, tekanan yang diberikan ke dalam bangunan, so secara sedikit demi sedikit udara tu dia akan keluar melalui celah-celah pintu, celah-celah tingkap ataupun opening yang terdapat di dalam bangunan. Sementara itu, sistem yang ketiga adalah balance ataupun combined system. So, untuk mudah faham, sistem ni adalah gabungan antara extract system dengan supply system. Sama ada menggunakan motor fan yang berasingan ataupun menggunakan motor fan yang sama. Seperti dalam gambar rajah ini menunjukkan menggunakan dua motor yang berlainan. Satu motor supply fan daripada bawah dan satu lagi untuk tujuan extract di atas bumbung bangunan. Balance ataupun combined system ni digunakan sebagai contoh. Extract system digunakan pada bahagian kitchen ataupun bahagian toilet. So dia akan mengeluarkan udara daripada toilet, kitchen, extract keluar bangunan. And then dalam masa yang sama dia akan supply fresh air ke living area, kawasan living area dalam bangunan. So dia dua fungsi yang serentak
bergerak secara serentak. Perlu diingat, ekstrak jangan diletakkan pada bahagian ruang tamu. Sekiranya ekstrak sistem diletakkan pada bahagian ruang tamu, dikhawatiri bau daripada kitchen, daripada toilet ni merebak ke ruang tamu bangunan. Sebagai contoh dalam gambar raja ini, kalau kita dapat lihat, yang berwarna merah ni adalah untuk tujuan ekstrak. Maksudnya daripada kawasan dapur, kitchen, kita akan ekstrak dia keluar ke bangunan. And then untuk kawasan yang biru ni, ini adalah living area. Contoh ini adalah master bedroom. So kita supply udara daripada luar masuk ke dalam bangunan. So dia berfungsi untuk mengasingkan dua bahagian dalam bangunan. Okey. So dalam masa yang sama kita ekstrak udara yang kita tak nak dalam bangunan, and then dalam masa yang sama juga kita supply udara yang diperlukan dalam bangunan. Gambar raja menunjukkan beberapa komponen utama yang digunakan dalam mechanical ventilation system. Pertama, kita ada blower. So blower ni berfungsi sebagai main mechanism untuk sama ada untuk kita extract ataupun kita supply air dalam bangunan. Dan ductwork ataupun sesalur diffuser. So inilah yang akan menghubungkan udara daripada luar ke dalam bangunan. Dan di antara sesalur ducting system ni, biasanya kita akan ada menggunakan damper. So damper ni tujuannya adalah untuk pengasingan. Sekiranya ada kawasan ataupun kompartmen yang berlaku kebakaran, so kita mengelakkan daripada api ataupun asap merebak ke ruang yang berikutnya ataupun ke ruang yang berhampiran. So ini adalah salah satu elemen firefighting system dalam sistem mechanical ventilation system. Okey, dapat dilihat daripada gambar raja ni, kita tengok bagaimana fungsi mechanical fan dekat sini. So daripada sini kita supply masuk and then masuk ke dalam bangunan. Supply daripada luar masuk dalam bangunan. And then ini sama juga, kita extract daripada dalam bangunan, kita bawa keluar. So ini adalah bagaimana komponen ini berfungsi. So itu bergantung kepada sama ada kita hanya menggunakan extract system ataupun supply system ataupun gabungan antara kedua-duanya sekali. So ini adalah contoh bagaimana sistem itu dioperasikan. Secara keseluruhan, benefit yang kita dapat daripada mechanical ventilation system adalah dia bergantung kepada saiz ataupun keutamaan, keperluan bangunan itu, fungsi bangunan, requirement yang diperlukan dalam bangunan. So antara kebaikan yang diperolehi adalah, contohnya yang pertama, kita akan memperbaiki ataupun kita akan improve indoor air quality, semestinya yang benda yang sangat penting. Second, kita akan mengurangkan risiko berlakunya condensation, pertumbuhan kulat, mold, dam ataupun fungus di dalam bangunan. And then kita juga mengurangkan risiko kesihatan di dalam bangunan. Contohnya yang akan mungkin boleh melibatkan sick building syndrome ataupun building sick syndrome lah dalam bangunan. So kita akan membekalkan udara yang fresh, segar. Kita akan memastikan kesihatan penghuni dalam bangunan. And then kita akan mendapatkan sistem yang senyap, yang kemas. And then yang paling penting adalah low running cost. Kita dapat menghemat certain cost untuk bangunan yang diduduki. Baiklah, sekian dulu untuk lecture yang pertama ini. So diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil manfaat berkenaan dengan mechanical ventilation system. So secara summary yang saya boleh bagi, sistem ada 3 sistem. Kita ada supply, kita ada extract system ataupun kita ada combined system. Okay, so untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke link
yang disertakan dalam slide ini untuk melihat beberapa contoh sistem mechanical system beroperasi, bagaimana sistem ini beroperasi dalam bangunan. So sekiranya ada sebarang persoalan, bolehlah diajukan pada saluran yang telah disediakan. Dan untuk topik yang seterusnya, kita akan membincangkan berkenaan dengan air conditioning system di dalam bangunan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.